Anda sedang mendengar Shock Podcast. Shock. Cintanya emak kepada kita yang menerangkan kita dari gelita rahim kepada cahaya dunia. Dapatkah kita membalasnya? Terfikirkah kita berapa banyak dosa kita terhadap ibu yang tertimbang dalam neraca? Kerana dosa kepada ibu, layakkah kita ke syurga? Atau tertempahkah tiket kita ke neraka? Ini serangkum kisah dosa-dosa anak yang berlingkar-lingkar dalam masyarakat. Semoga ia menjadi cermin kepada kita. Semoga ia juga menjadi asbab Ramadan kita tahun ini lebih baik dan sempurna. Segalanya hanya di hikmah. Telunjuk isteri. Azman, I rasa nak mati. Suaranya teresak. Aku mematikan telefon bimbit, memperkemas tali pinggang keledar, meredah lautan kenderaan yang sesak dipacu pemandu berwajah dendam. Dan apabila aku duduk mendepaninya yang tunduk terkulai seperti mawar layu, kira-kira 45 minit selepas itu, aku tahu jangkaanku tidak meleset. 11 tahun lalu, sebelum terowong Smart memendekkan hampir 4 km perjalanan dari Seksyen 51 APJ ke Ampang, aku antara beberapa pemandu berbahaya paling licik di atas aspal, dan tangisan sahabat baikku tadi membuat aku menekan pedal lebih kuat. Namun lebuh raya persekutuan yang macet menjadi laluan mustahil untuk kereta 1.3 cc milikku menderu selincah angin. Kawan baik aku Sarina putus cinta. Pertunangannya diputuskan 3 bulan sebelum pernikahan, dan yang membuat hati aku lebih sakit, lelaki durjana yang memuktamadkan perpisahan itu bukan orang lain. Dia adalah Fendi, sahabat baikku juga. Dan Fendi tahu Sarina kini ladang subur yang sedang menghamilkan benihnya. Aku segera memohon pendapat mak. Apakah salah kalau aku menawar diri untuk segera menikahi Sarina? Kerana jujurnya, aku dah lama menyimpan perasaan terhadap Sarina. Cuma ternyata Fendi yang memenangi perlumbaan cinta dengan Sarina sejak di bangku sekolah. Aku tidak pernah menyaksikan kejatuhan dan kemusnahan cinta sebegitu dahsyat. Tidak sehingga ia berlaku di depan mataku. Sebelum pulang, Sarina menunjukkan pergelangan tangan kirinya yang sengaja dihiris, tersembunyi cermat di balik jaket tweed warna krim. Ya Allah, aku terperanjat. Jantungku seperti tercabut dari tangkainya, menggelongsor ke kaki. Bandage yang membaluti pergelangan tangan kiri Sarina masih basah dibintiki darah. Aku meminta Sarina segera mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar, memohon keampunan. Dan ya, aku juga minta Sarina berjanji untuk meneruskan kehidupan dengan positif bersama satu nurani baharu yang bakal menyibak jalan keluar dari rahimnya selepas 9 bulan, 9 hari. Selepas pertemuan itu, aku bertekad untuk mengambil Sarina sebagai suri hidupku. Kepada emak, aku meluruhkan seluruh perasaanku. Benarlah, emak wanita baik berhati mulia. Tidak sedikit pun emak bersangka-sangka. Tidak sedikit pun emak mengadili Sarina. Emak menasihatiku malah. Man, kalau dah jadi suami nanti, ujar emak dengan lemah lembut sambil memegang bahuku. Man, berikanlah didikan agama kepada Sarina. Dan Man ingatlah, Man harus selalu berlaku adil. Sambung emak lagi. Aku tidak menunggu lama untuk bernikah dengan Sarina. Anak asmara yang dihamilinya akhirnya kuazankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matanya mulat bersinar, rambutnya halus, hitam kecoklatan. Bibirnya pula basah merah jambu. Di pipinya seperti ada mawar sedang berkembang. Dan hidungnya yang bulat
lekas membuatkan aku terkilatkan kembali wajah Fendi. Ya Allah, aku berjanji tidak akan mensia-siakan zuriat ini, bisikku dalam hati. Aku bahagia menikahi Sarina. Kami tinggal serumah dengan Mak. Sebabnya, rumah besar setingkat 3 bilik yang dibangunkan di atas lot tanah arwah ayah ini, tiada yang menjaganya. 3 orang kakakku masing-masing dah mengikut haluan suami. Maka, aku sebagai anak lelaki tunggal dalam family berjanji dengan emak, aku tak akan ke mana-mana. Yang, sampai bila kita nak mempar rumah mak ni? Tak manis lah Yang. Nanti apa orang kata? Suatu hari, tanpa aku sedari, Sarina mula mengeluarkan jarumnya. Lama sangatlah kita tumpah rumah orang tua Yang. Malulah dengan kawan-kawan. Semua orang dah ada rumah sendiri tau Yang. Cantik-cantik dekor rumah kawan-kawan I. I aja yang tak ada apa-apa. Sarina mendomba lagi. Siapa kata tak boleh buat apa-apa sayang? Aku memujuk Sarina. Hias sajalah apa yang you suka. Mak okeylah, mak tak marah. Aku meyakinkan Sarina. Namun Sarina menarik muka 14. You ingat senang-senang macam tu je ke? Kan semua perabot dalam rumah ni kan ada kenangan mak dengan arwah ayah. Betul tak Yang? Pintas Sarina lantas menyambung. Lagipun Yang, kau tinggal berapa tahun je lagi. Baby kan nak masuk tadika. Kemudian baby nak masuk darjah 1. Takkanlah you tak mahu baby masuk sekolah elok-elok Yang. I teringin nak tengok baby belajar, baby bergaul dengan anak-anak middle class people. Ke you tak kisah baby sekolah takat-takat cerut kampung ni? Kali ini jarum Sarina benar-benar mengena. 7 bulan selepas itu, kami berpindah ke rumah sendiri. Lokasinya, kondominium cantik idaman Sarina yang terletak tidak jauh dari jantung ibu kota. Sarina ligat mencari tadika untuk baby Arissa. Dalam masa yang sama, Sarina memasang angan-angan untuk menyekolahkan baby Arissa di sebuah sekolah antarabangsa yang jaraknya tidak jauh dari rumah kami, hanya 2 kilometer sahaja. Mak janganlah sedih-sedih. Man balik jumpa mak tiap-tiap minggu, Mak janji. Aku memujuk emak yang tampak sedih dengan keputusan kami. Rupa-rupanya tidak aku sedari, tiap-tiap minggu yang aku janji dan cagarkan itu penuh dengan bermacam-macam aktiviti yang telah Sarina rencanakan untuk baby Arissa. Yang, dengarlah ni. I baru enroll baby masuk kelas berenang tau. First session mula Sabtu ni pukul 9 pagi. You dengar tak Yang? Okey. Ya, aku mau okeykan saja. Yang, anak kawan I masuk kelas piano tau. Bagus sangat cikgu dia. Dia kata dari sekolah muzik. I nak masukkan baby jugalah. Boleh tak Yang? Boleh tak? Okey, boleh. Aku mau okeykan lagi. Well, apa saja yang baik untuk baby Arissa di mata mamanya, pastilah baik di mataku jua. Yang, baby ada kelas painting hari Ahad ni tau. Minggu lepas dah terponteng. So, minggu ni kena pergi tau. Kalau tak rugilah sebab kita dah bayar. Tapi abang dah janji nak balik jumpa mak. Aku memancung. Sarina mencekilkan biji matanya. Bukankah minggu lepas abang dah jumpa mak? Mata Sarina kecil semula, namun dia merenungku tajam. Lah, minggu lepas kan abang balik seorang. Mak tanya, kenapa you dengan baby tak ikut? Mak rindu nak jumpa cucu dia tu. Aku menyambut lembut. Eloklah tu. Sarina naik angin. Minggu lepas, you dah miss graduation day baby kat tadika. Yang, baby nangis tanya I tahu kenapa daddy tak datang. Hari penting macam tu pun you sanggup tinggalkan dia. You nak buat apa lagi? Fine. It's up to you Yang. I tak kisah dah. Aku diam, tidak mampu membalas mulut Sarina yang membedil-bedil seperti peluru berpandu. Sebenarnya, emak jatuh di bilik air minggu lepas. Emak jatuh tergelincir selepas mengambil wuduk untuk solat asar. Nasib baik emak sempat berpaut pada mesin basuh. Nasib baik kepala emak tidak terhempas ke lantai. Dan nasib baik juga Makcik Jenab, jiran sebelah rumah, datang menghantar bubur melalui pintu dapur. Terjumpa emak tertiarap seorang diri di sebelah mesin basuh.
betul-betul di muka pintu bilik air. Kaki emak terseliuh dan bengkak teruk, mujur tak patah. Selepas peristiwa itu, emak semacam berjauh hati. Tapi aku sendiri tak terdaya berbagi-bagi masa dan kudrat. Berulang-alik dari KL ke kampung hampir sampai minggu, betul-betul buat aku penat. Duit minyak, duit tol, semuanya mengalir macam air. Sarina pula makin marah-marah kerana banyak aktiviti hujung minggu bersama baby Arisa tak dapat aku penuhi. Aku bungkam. Timbul rasa menyesal kerana berjanji dengan emak. Lalu kerana berasakan aku telah mengabaikan Sarina dan baby Arisa, aku mengambil keputusan untuk berhenti pulang ke kampung buat beberapa ketika. Fikirku, tak apalah, biarlah kakak-kakak yang mengambil alih. Kalau sempat, aku akan hello-hello saja dengan mak di telefon. Aku tahu. Ya, aku tahu. Mak kecil hati. Tapi aku nak buat macam mana? Macam mana lagi? 7 kali Ramadan telah berlalu semenjak aku menikahi Sarina. Dan pada 15 Ramadan hari itu, aku mengambil keputusan untuk pulang ke kampung setelah 2 bulan menyepikan diri. Sebaik menjejakkan kaki ke kamar tamu, aku dan Sarina disambut renungan sinis ketiga-tiga kakakku. Mak mana? Aku bertanya keheranan. Selalunya, mak akan duduk menunggu kepulanganku sambil berluncur di kerusi malas buruk di bawah kipas yang berputar deras. Aku pergi ke tengah rumah. Terlihat pemandangan dapur yang kalang pukang. Pinggan mangkuk kotor bertingkat memenuhi sinki. Baju kotor berminggu-minggu bertumpukkan menunggu dicuci. Lantai bilik air dibintiki lumut. Pokok bunga di laman layu menyembah bumi, tiada yang menyiram. Mak mana? Aku bertanya lagi. Mak ada kat bilik, Kak Long menjawab. Sebaik saja daun pintu terkuak, aku terlihat sekujur tubuh terbaring di katil. Kain batik menyelimuti separuh badannya yang kurus kering. Aku menerpa. Mak, ampunkan Man, Mak. Ampunkan Man, Mak. Mak cuba tersenyum, tapi mulutnya sengit sebelah. Mak cuba mencapai tanganku, tapi tangan kirinya sudah keras mengerekot. Jari jemarinya keras tak mampu menggenggam. Namun wajahnya terlihat kencana, bahagia. Ada air jernih berlinang dari tubir matanya. Air jernih itu jatuh ke pipi, jatuh ke bibirnya, jatuh ke dagunya. Ya Allah, Ya Rabbi. Rupa-rupanya emak diserang sakit angin ahmar sebulan yang lalu. Bukan kakak-kakakku tak cuba menghubungi, namun aku dan Sarina yang selalu mengelak tidak menjawab. Melihat keadaan mak yang kaku tidak berdaya itu membuat aku tersedar bahawa tukang masak, tukang lap, tukang sapu, tukang gosok dan tukang cuci yang mengabdikan seluruh jasanya sebagai seorang ibu yang taat lagi setia membesarkan aku, rupa-rupanya adalah pemberian Tuhan yang paling baik dalam hidup. Tidak setanding Villa Mega atau kereta besar menjalar yang menjadi mercu tanda kehidupan. Sarina, siapkan barang-barang mak. Kita bawa mak tinggal dengan kita, ujarku tegas. Buat kali pertama dalam perkahwinan kami, sekali itu aku lihat Sarina menurut perintahku dengan pantas dan wajah tertunduk takut. Para pendengar hikmah yang kami muliakan, seandainya anda masih mempunyai ibu dan ayah, rebutlah waktu untuk menabur bakti, menyembah budi, menjaga mereka. Inilah jendela emas untuk kita menyantuni orang tua sambil melipat gandakan pahala. Seperti kisah Azman ini, ternyata Allah membuka jalan peluang kedua untuk Azman menebus dosa-dosanya kepada si ibu. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, amat malanglah dan amat malanglah. Maka Rasulullah ditanya, siapakah orang yang amat malang itu wahai Rasulullah? Baginda menjawab,
Seseorang yang mendapati kedua-dua ibu bapanya atau seorang daripada mereka sudah tua, namun dia masih gagal memasuki syurga lantaran gagal berkhidmat kepada mereka. Para pendekar hikmah yang budiman, fantasi-fantasi perkahwinan terindah akan hanya terabadi dalam potret pernikahan kalian di dinding dan meja konsol kamar tamu. Ia cantik dan mengundang puji di album Instagram dan Facebook. Tetapi percayalah, ia tidak membawa sebarang erti sekiranya kamu menjadikan perkahwinan itu sebagai tembok pemisah yang mengasingkan ibu dan ayah yang sudah tua renta. Sebelum kita kehilangan doa sang ibu yang paling mustajab, rebutlah masa, berbaktilah sekuatnya. Kerana setelah berpuluh tahun emak membesarkan kita, kesusahan tak emak ucapkan. Yang diberi adalah kejujuran dan emak tidak meminta bayarannya kembali. Maka kitalah yang seharusnya belajar membeza dan membuat bandingan. Apa itu hutang jasa? Apa itu hutang cinta? Apa itu hutang nyawa?